Terima kasih pengerusi. Saya hanya ada dua perkara untuk dibangkitkan dan saya akan cuba habiskan dengan singkat. Pertama sekali, kita semua tahu bahawa Parlimen adalah institusi tertinggi ataupun forum tertinggi di mana segala pertikaian ataupun masalah rakyat yang kita bawa, kita berhujah dan kita cuba dapatkan maklumat supaya kita boleh beritahu maklumat yang kita peroleh daripada Parlimen, daripada kerajaan kepada rakyat. Dan kita sebagai wakil rakyat, kita memang mengharapkan jawapan-jawapan yang diberikan oleh Parlimen itu adalah jawapan-jawapan yang tepat, betul dan konkret. Dan sebab itu semua ahli-ahli Parlimen yakin bahawa soalan-soalan yang kita kemukakan dalam Parlimen itu diberi jawapan yang betul. Dan bagi soalan-soalan lisan yang kita kemukakan, apa saja soalan lisan yang tidak dapat dijawab dalam Parlimen akan diberi jawapan secara bertulis. Dan jawapan bertulis itu juga seharusnya memberi satu jawapan penuh apa yang kita minta. Kita perlu dapatkan jawapan supaya kita dapat membawa jawapan itu balik kepada rakyat. Sebab kita tidak menanyakan soalan itu sewenang-wenangnya. Setiap wakil rakyat yang mengemukakan soalan itu mempunyai tujuan dia tersendiri dan adalah menjadi tanggungjawab kerajaan untuk menjawab dengan betul. Di sini saya ada satu soalan dan saya tidak tahu kenapa saya tidak mendapat jawapan yang penuh, jawapan yang tepat untuk soalan saya. Dan saya tidak tahu kenapa kerajaan cuba mengelak daripada menjawab soalan tersebut. Kenapa saya bangkitkan perkara ini? Sebab ini ada kena-mengena dengan B1, ya, Parlimen dan juga belanja pengurusan. Bila kita membelanjakan berjuta-juta ringgit untuk Parlimen dan kalau Parlimen itu tidak dapat berfungsi dengan baik, maka itu adalah satu kerugian. Maka itulah sebabnya saya mahukan supaya jawapan-jawapan yang diberikan oleh kerajaan kepada soalan-soalan yang dibangkitkan oleh ahli-ahli Parlimen ataupun wakil rakyat sepatutnya tepat dan kena pada tempat. Di sini ada satu soalan. Soalan yang saya kemukakan adalah terlalu mudah. Dan saya tidak tahu kenapa kerajaan mahu mengelak daripada menjawab soalan ini. Saya meminta Menteri Luar Negeri menyatakan pendirian Malaysia terhadap pembunuhan etnik Tamil di Sri Lanka. Ini ada kena-mengena dengan perbelanjaan pengurusan Parlimen. Okey? Jadi kita menggunakan berjuta-juta ringgit untuk pengurusan Parlimen. Jadi saya nak tahu, ya, sama ada Parlimen diuruskan dengan betul ataupun tidak. Dan untuk itu, ini adalah soalan yang kita tanya dan kita perlu dapatkan jawapan yang betul daripada pihak kerajaan. Okey, untuk bahagian pertama soalan saya menyatakan pendirian Malaysia terhadap pembunuhan etnik Tamil di Sri Lanka, saya dapat jawapan untuk tersebut. Sama ada saya terima jawapan itu ataupun tidak, itu lain perkara. Tapi saya ada terima jawapan untuk bahagian itu. Tetapi bahagian kedua, soalannya adalah begini. Berapakah jumlah pelarian Tamil dari Sri Lanka yang kini masih berada di Malaysia dan apakah bantuan-bantuan yang diberikan kepada mereka oleh kerajaan? Untuk bahagian yang kedua ini saya tak dapat jawapan. Tidak ada apa-apa jawapan diberikan oleh kerajaan. Saya tidak tahu kenapa. Kenapa kerajaan nak mengelak daripada menjawab soalan ini? Kenapa saya timbulkan soalan ini? Sebab saya terdorong apabila ada seorang pelarian daripada Sri Lanka berjumpa dengan saya dan memberitahu saya, dia menunjukkan satu kad kepada saya. Kad daripada United Nations. Dia kata saya adalah seorang pelarian dan saya berada di Malaysia. Saya tidak dilindungi oleh siapa-siapa. Saya terpaksa hidup sendiri dan saya terpaksa mencari kerja sendiri dan saya tidak mendapat bantuan daripada mana-mana pihak. Itu yang mendorong saya untuk menanyakan satu soalan, betul ke apa yang dikatakan oleh pelarian itu ataupun dia sengaja mereka cerita. Dan bila saya tanyakan soalan dan saya tidak mendapat jawapan daripada Parlimen, di mana saya akan dapatkan jawapan untuk soalan ini? Kalau Parlimen tak boleh memberi jawapan kepada saya, di mana saya boleh dapatkan jawapan untuk soalan-soalan seperti ini? Itu adalah perkara pertama. Yang kedua, iaitu berkaitan dengan B06, iaitu berkaitan dengan Jabatan Perdana Menteri. Saya nak imbas kembali, sebelum pilihan raya, ada satu MOU telah ditandatangani di antara pihak kerajaan dan juga dengan satu pertubuhan NGO, Hindraf. Dalam perjanjian itu, kerajaan bersetuju untuk mengiktiraf pelan tindakan 5 tahun
Itu adalah perjanjian yang dibuat. Dan saya nak tahu, apakah setakat ini pelaksanaan yang telah dibuat oleh pihak kerajaan untuk pelan tindakan 5 tahun ini. Kononnya pada masa itu telah diwar-warkan dalam semua media massa mengatakan bahawa dengan perjanjian ini, maka ini akan membawa masyarakat India ke mercu kejayaan. Itu yang diwar-warkan dalam semua media massa. Tetapi selepas perjanjian itu dibuat, selepas pilihan raya, hari ini semuanya diam. Tak ada apa-apa berita. Kami tidak mendapat apa-apa maklumat sama ada betul atau tidak pelan tindakan 5 tahun ini sedang dilaksanakan ataupun tidak. Jadi untuk itu saya nak tahu apa yang sebenarnya telah digariskan untuk masyarakat India melalui pelan tindakan 5 tahun. Apakah program-program yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan di bawah pelan tindakan 5 tahun untuk membantu tahap sosio-ekonomi masyarakat India. Sebab ini diletakkan. Sebab apa saya bawa isu ini? Sebab ia ditandatangani di antara pemimpin Hindraf dan pihak kerajaan. Dan pemimpin Hindraf itu hari ini menjadi seorang timbalan menteri di bawah jabatan Perdana Menteri. Dan sebab itu saya nak tanya, apakah peruntukan yang telah diberikan kepada beliau ataupun untuk unit beliau untuk membantu masyarakat India. Itu saja. Sekian, terima kasih.